Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, isu pada hari ini ataupun perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan perkara yang selalu diajukan kepada saya. Okey, soalan yang selalu diajukan kepada saya oleh pelajar iaitu berkaitan dengan pernyataan masalah. Okey, ini adalah berkaitan dengan kajian kes yang mana dalam melaksanakan kajian kes, perkara utama yang perlu dilakukan oleh pelajar, yang perlu dibina oleh pelajar adalah pernyataan masalah. Jadi, pelajar bertanya kepada saya, apa itu cikgu? Pernyataan masalah. Okay, mereka masih keliru dan masih tak faham bagaimana untuk membina pernyataan masalah. Okay, yang mana pernyataan masalah ini merupakan perkara yang utama perlu dibina untuk melakukan ataupun untuk memulakan sesebuah kajian kes. Okey, jadi kita nak bincang berkaitan dengan apa itu pernyataan masalah. Okey, sebelum membina pernyataan masalah, okey, pertama sekali bila kita nak memulakan kajian kes, biasanya cikgu akan memberikan soalan. Okey, yang mana dalam soalan itu terkandungnya tema dan juga tajuk. Okey, untuk dikupas oleh pelajar, untuk dikaji oleh pelajar dan uh, daripada tema dan tajuk itu, pelajar perlu membina pernyataan masalah. Jadi sebelum untuk pelajar membina pernyataan masalah, pertama sekali kenal pasti dulu tema dan tajuk apa yang disoal oleh soalan. Yang kedua, pastikan pelajar mengetahui apa fakta dan maklumat yang terkandung dalam tajuk tersebut. Bila dah tahu tajuk, pastikan pelajar study dulu. Apa isi, apa cerita yang terkandung dalam tajuk yang diutarakan oleh cikgu untuk kita buat kajian kes. Dan berdasarkan maklumat, cerita atau fakta yang ada dalam tajuk itu, pelajar mencari apa isu yang ingin dikaji, apa isu yang boleh dikaji atau dibuktikan dalam tema dan tajuk yang diberikan. Dan isu yang ingin dikaji itulah dijadikan sebagai pernyataan masalah. Itu secara umumnya. Maksudnya, kita kenal dulu apa tema, apa tajuk. Bila dah tahu tajuk, kita kena tahu apa maklumat, apa cerita di sebalik tajuk yang diutarakan oleh soalan. Bila kita dah study maklumat-maklumat berkaitan dengan tajuk itu, kita dah faham, kita dah tahu apa isi-isi dia, kita cari apa isu dalam tajuk itu yang kita boleh jadikan dia sebagai pernyataan masalah, sebagai isu untuk kita kaji. Kerana melalui pernyataan masalah inilah kita mencari jawapan. Mencari jawapan melalui kajian kes yang kita akan laksanakan. Itu adalah secara umum berkaitan dengan pernyataan masalah. Contoh kajian kes. Contoh kajian kes kita ambil tema kedatangan kuasa barat. Saya ambil tajuk tingkatan 3. Tajuk dia adalah tindak balas masyarakat tempatan. Dan saya ambil tajuk yang ke-8. Dan bab yang saya ambil adalah berkaitan dengan 8.1 penentangan masyarakat tempatan. Itu adalah tajuk yang diberikan dalam soalan kajian kes. Yang mana dalam soalan kajian kes, sepatutnya guru-guru tak boleh bagi ataupun cikgu tak boleh bagi pernyataan masalah. Sebab pelajar yang akan cari pernyataan masalah. Jadi dalam soalan itu cukup sekadar cikgu memberikan tema dan tajuk apa yang pelajar kena kaji. Perlu kaji. Daripada tajuk itulah pelajar kupas apa pernyataan masalah yang dia nak ambil daripada tajuk yang diutarakan kepada pelajar. So dalam bab yang ketujuh tingkatan 3 ini, iaitu penentangan masyarakat tempatan. Dalam tajuk ini, pelajar mencari maklumat. Apa maklumat dalam tajuk penentangan masyarakat tempatan? Yang mana dalam tajuk ini, secara umumnya dia menceritakan tentang apa matlamat penentangan tokoh. Tokoh-tokoh tempatan dalam menentang kuasa barat. Bentuk penentangan dan juga kesan penentangan. Dan banyaklah tokoh-tokoh yang dibincangkan dalam tajuk ini. Contohnya seperti Datuk Janggut, Datuk Maharaja Lela, Dor Said, Rentak, Mak Saleh dan sebagainya.
Okay, so banyak tajuk. Okay, so daripada tajuk-tajuk ini, daripada tokoh-tokoh ini, pelajar mencari isu apa yang dia nak kaji sebenarnya. Okay, seolah-olah dia hanya tahu tentang tokoh dan dia tak tahu apa tokoh tu buat. Adakah dia tokoh yang menentang Kuasa Barat ataupun tokoh ini yang menyokong Kuasa Barat? Itu yang kena dia buktikan. Okay, itu yang dia kena buktikan kepada masyarakat luar. Okay, contohnya masyarakat luar tentang tokoh yang ingin dia kaji. Dan contoh tokoh yang saya ambil. Okay, cikgu ambil. Contohnya cikgu ni sebagai pelajar. Okay, cikgu nak kaji berkaitan dengan Tok Janggut. Okay, cikgu tahu nama dia Tok Janggut. Tapi, siapakah dia? Okay, siapakah dia? Okay, adakah dia betul-betul menentang British ataupun dia hanya boneka kepada British? Okay, itu persoalannya. Itu isu dia. Okay, isu itulah yang cikgu nak buktikan. Dan daripada isu itulah, cikgu akan buat dia sebagai pernyataan masalah. Okay. So, pernyataan masalah ini ialah merupakan satu ayat. Okay, satu ayat yang menyatakan isu yang ingin kita kaji. Okay, contoh, tadi cikgu ambil Tok Janggut sebagai isu cikgu. Okay, isu yang cikgu nak kaji, betul ke Tok Janggut ni seorang yang menentang British? Ataupun adakah Tok Janggut ni seorang yang menyokong British? Kita tak tahu. Okay, so kita akan tahu melalui apa mana? Melalui kajian-kajian yang kita akan buat. Okay, melalui sumber-sumber yang kita cari. Okay, dan inilah dinamakan sebagai kajian case. Okay, so bagaimana ayat pernyataan masalah yang baik, yang sesuai untuk cikgu buat berkaitan dengan Tok Janggut? Okay, so kita buat keputusan untuk mengkaji tentang penentangan Tok Janggut. Jadi kita kena bina pernyataan masalah berkaitan dengan Tok Janggut. Contoh pernyataan yang boleh cikgu buat, Tok Janggut seorang pejuang atau pengkhianat. Okay, itu persoalan dia, itu isu dia. Adakah Tok Janggut ni seorang pejuang atau adakah Tok Janggut ni seorang pengkhianat? Okay, so itulah kita namakan dia sebagai pernyataan masalah. Yang mana pernyataan masalah inilah yang kita akan kupas, yang kita akan kaji, okay, yang kita akan cari sumber-sumber yang berkaitan dalam pelbagai sumber, okay, untuk membuktikan, okay, kepada audien, kepada masyarakat luar yang Tok Janggut ni adakah dia betul-betul seorang pejuang ataupun selepas kita kaji itu kita dapat jawapan yang Tok Janggut ni merupakan seorang pengkhianat. Itulah kesimpulan yang pelajar perlu buat pada akhirnya nanti, okay, berkaitan dengan pernyataan masalah yang dia telah create, yang telah dia bina, okay, untuk membuktikan Tok Janggut ni seorang pejuang ke ataupun seorang pengkhianat. Jadi, kesimpulan dia, pernyataan masalah merupakan satu ayat yang menyatakan isu yang berkaitan dengan apa yang dia nak kaji. Okay? Dan daripada pernyataan masalah inilah dia membina perkara-perkara lain dalam kajian kes. Contohnya selepas dia dapat pernyataan masalah ni, dia kena buat persoalan. Apa persoalan-persoalan yang dia nak kaji? Okay? Daripada pernyataan masalah yang telah didapat. Okay, contoh, Tok Janggut seorang pengkhianat atau pejuang. First kali dia kena kenal dulu. Dia kena kenal dulu Tok Janggut. Jadi persoalan ni yang pertama, siapakah Tok Janggut? Okay, dia kena cari dulu. Cari maklumat berkaitan siapakah Tok Janggut. Belum dia nak putuskan yang Tok Janggut ni seorang pejuang ataupun seorang pengkhianat. Lepas tu, apa perjuangan Tok Janggut? Itu persoalan yang kedua. Okay, apa yang dia buat? Okay, so kita kena kaji lah, tahu cerita dia, cari cerita dia dalam internet, dalam buku, dalam video dan sebagainya yang mengupas, yang ada maklumat fakta berkaitan dengan Tok Janggut. Apa perjuangan dia? Okay, apa yang dia buat, okay, semasa hidup dia. Okay, dan last sekali, apa kesan, okay, penentangan dia? Okay, apa kesan yang telah dia buat tu? Okay, adalah memberi kesan baik kepada masyarakat ataupun memberi kesan baik kepada British. Okay, itu 3 persoalan. So, daripada 3 persoalan inilah, okay, pelajar membina objektif kajian. Okay, itu adalah step-step yang berikutnya. Jadi, pada permulaan ini, pada hari ini, cikgu nak terangkan, cikgu nak dah jelaskan bagaimana kita nak membina pernyataan masalah. Okay, iaitu satu ayat yang menyatakan tentang isu, okay, tentang perkara,
yang ingin dibuktikan oleh pelajar berdasarkan tajuk yang telah diberikan oleh guru ataupun oleh soalan. Cikgu harap kamu semua boleh faham berkaitan dengan penyataan masalah. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, boleh ajukan di bahagian komen di bawah. Itu saja pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar sejarah.